Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, apapun juga yang Anwar umumkan, apapun juga yang Anwar minta ataupun arahan sebagai Perdana Menteri, sebagai Presiden PKR, dan sebagai pengerusi Pakatan Harapan sudah pasti menjadi kepentingan bagi semua ahli parlimen Pakatan Harapan. Ada satu panggilan untuk semua ahli parlimen PH. Anwar mahu jumpa semua wakil PH sehari selepas forum integriti Rafizi. Ada apa sebenarnya sehingga Anwar mahu jumpa semua wakil PH? Oke, sebelum kita terus kepada isu kita hari ini, saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi kepada Anda produk transfer factor ini, di mana produk ini sangat diperlukan imun badan kita. Karena produk ini meningkatkan, mendidik, dan menyeimbangkan sistem imun badan kita sehingga boleh melawan pelbagai jenis penyakit, contohnya kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gout, penyakit melibatkan hati, jantung, dan perut, dan macam-macam lagi. Produk ini diluluskan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, produk ini diluluskan oleh hospital, dan produk ini selamat dan sah, dan juga halal untuk dimakan. Jadi sekiranya Anda antara yang memerlukan produk ini, ataupun ada ahli keluarga Anda yang memerlukan produk ini, jangan tunggu lagi, boleh hubungi saya di nomor yang tertera. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dijadwal mengadakan pertemuan bersama ahli parlimen PH pada Isnin depan, yaitu sehari selepas bekas timbalan Presiden Rafizi Ramli mengadakan forum bagi membincangkan isu berkaitan badan kehakiman. Malaysia kini difahamkan bahwa ahli parlimen dan senator PH telah menerima jemputan untuk bertemu Anwar di kediaman rasmi Perdana Menteri di Putrajaya pada Isnin, yaitu 14 Julai jam 4.30 petang. Menteri Pengangkutan Anthony Locke dipetik The Star sebagai mengumumkan bahwa ahli parlimen akan diberi taklimat mengenai pelantikan kehakiman baru-baru ini. Jadi saya tertanya-tanyalah, adakah selain daripada taklimat mengenai pelantikan, adakah terdapat benda baru di dalam pertemuan semua ahli parlimen PH ini? Yang pertama, adakah mungkin rombakan berlaku di dalam PH ataupun di dalam kabinet, mungkin ataupun di dalam parti PKR? Adakah Anwar akan membuat pengumuman? Adakah ada ahli parlimen yang mungkin digantungkah, digugurkankah, dipecatkah? Kita pun tidak tahulah. Tapi sebenarnya saya yakin pertemuan ini adalah untuk kebaikan organisasi PH dan juga negara khususnya. Dalam artikel ini, Anthony Locke mengumumkan Majlis Raja-Raja juga akan beri taklimat untuk tujuan yang sama minggu depan. Menariknya, pada hari yang sama Anwar bertemu pemimpin PH, Badan Pegang Malaysia akan berhimpun di hadapan Istana Kehakiman di Putrajaya pada pukul 2 petang sebelum meneruskan perjalanan sejauh 2.6 km ke pejabat Perdana Menteri untuk menyerahkan memorandum dengan 4 tuntutan. Sehari sebelum itu pada 13 Julai jam 8.30 malam, Rafizi dijadwal mengadakan forum bertajuk Integriti Kehakiman di Klub PAUM Kuala Lumpur bagi membincangkan dakwaan terkini mengenai pelantikan kehakiman. Apapun saudara-saudara, kita nantikan saja apa yang berlaku di dalam pertemuan semua ahli parlimen PH ini. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara beberapa isu yang panas pada ketika ini, antara beberapa isu yang sering menjadi perbualan netizen, perbualan ramai orang
bukan saja di kalangan kepimpinan kerajaan, namun juga di kalangan kepimpinan pembangkang. Sehingga ada gesaan kepada Anwar untuk berehat, sehingga ada gesaan daripada PN, daripada pembangkang, agar Perdana Menteri interim mengambil tugas Anwar Ibrahim. Nah, pada akhirnya berkaitan dengan isu ini. Antara keputusan yang kita nantikan adalah sudah pasti daripada Istana Negara. Istana beri amaran, jangan politikkan isu pelantikan hakim tertinggi. Oke, sebelum kita teruskan kepada berita kita malam ini, saya kongsikan kepada Anda, ini adalah produk TF, Transfer Factor ataupun terapi imun. Produk ini sangat bagus, sangat diperlukan bagi mereka ataupun Anda di luar sana yang sedang mempunyai pelbagai jenis penyakit, karena itu menunjukkan bahwa sistem imun badan Anda semakin lemah. Saudara-saudara, dengan pengambilan produk ini boleh memulihkan, boleh meningkatkan sistem imun badan kita, menjadikan sistem imun badan kita bijaksana, menyeimbangkan sistem imun badan kita supaya boleh melawan pelbagai jenis penyakit. Contohnya kencing manis, darah tinggi, diabetes, kolesterol, dan macam-macam lagi penyakit yang kita biasa dengar. So, kepada Anda yang berminat dan antara yang memerlukan produk ini, jangan risau, produk ini selamat diluluskan oleh KKM Hospital dan Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang produk ini melalui nomor yang tertera. Saudara-saudara, kita teruskan. Ketika desakan semakin memuncak untuk menubuhkan Suruhanjaya, Siasatan Diraja ataupun RCI terhadap Badan Kehakiman, Istana Negara akhirnya bersuara. Berhubung isu pelantikan hakim-hakim tertinggi, Istana memberi peringatan kepada semua pihak agar tidak mempolitikan pelantikan hakim Mahkamah Atasan, sambil menegaskan bahwa ia adalah urusan kenegaraan yang penting serta perlu ditangani secara cermat dan integriti selaras dengan perlembagaan persekutuan. Mengikut perkara 122B Perlembagaan Persekutuan, Istana Negara menjelaskan, pelantikan hakim dibuat oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Perkara ini secara jelasnya menzahirkan prinsip semak dan imbang dalam sistem kehakiman negara. Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009, Akta 695 merupakan undang-undang yang memperuntukkan proses pemilihan calon hakim, namun kuasa untuk menasihati yang di Pertuan Agong adalah terletak kepada Perdana Menteri. Hal pelantikan di bawah Perlembagaan Persekutuan hendaklah ditangani secara sah, supaya perjalanan kuasa oleh yang di Pertuan Agong tidak dipolitikkan oleh mana-mana pihak. Petik kenyataan itu. Pada Isnin lalu, 9 ahli parlimen PKR diketuai Rafizi menggesah penubuhan sebuah RCI dan supaya jawatan kuasa pilihan khas parlimen mengenai pembaharuan institusi menyiasat dakwaan campur tangan dalam badan kehakiman. Mereka menggesa RCI menyiasat dakwaan bahwa kerajaan mengabaikan syur daripada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman JSC sebelum persaraan bekas Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat, termasuk pencalonan bagi jawatan Ketua Hakim Negara dan Presiden Mahkamah Rayuan.